Perancangan kewangan sangat baik dalam hidup kita, di mana akan memberikan impak yang positif. Kerana dengan perancangan kewangan, kita tahu cara penggunaan wang dalam kehidupan. Kita tahu penggunaan wang di waktu kemahuan kita, dan kita tahu penggunaan wang dalam waktu kehendak. Akan tetapi, segelintir masyarakat masih berfikiran rendah, di mana mereka berfikir perancangan kewangan ini adalah satu bebanan dalam hidup mereka. Mereka berfikir terpaksa berjimat cermat, terpaksa mengorbankan masa lapang mereka, yang mana masa lapang mereka berkemungkinan mengeluarkan wang yang banyak. Oleh sebab itu, rakan-rakan saya akan menerangkan faedah perancangan kewangan dalam kehidupan kita ini. Faedah perancangan kewangan yang pertama ialah mempunyai lebih kawalan terhadap hal ehwal keuangan dan berupaya mengelakkan perbelanjaan berlebihan, hutang tidak terurus, kebangkrapan dan kebergantungan kepada orang lain. Okey, contohnya bila kita mampu kawal keuangan kita, kita dapat bezakan yang mana kehendak dan keperluan. So bila kita dapat bezakan, kita tak adalah membazir dalam membeli barang. Macam contohnya bila kita dapat gaji, kita nak beli semua benda sebab kita teringin, itu semua adalah kehendak. So bila kita dapat kawal semua tu, kita tak akan ada hutang yang tak terurus. Maksudnya tak cukup duit, bila hujung bulan tak cukup duit dan banyak berhutang kepada orang lain. Itulah maksud dia, kebergantungan kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahana binti Syahrum dari AS 173C. Pada pandangan saya, terdapat banyak faedah perancangan kewangan ni. Salah satunya adalah dapat mengeratkan hubungan dengan orang sekeliling, seperti keluarga, kawan-kawan dan rakan sekerja. Dengan adanya perancangan kewangan ni, hidup kita akan lebih aman dan gembira. Hal ini kerana kita tidak perlu pinjam-meminjam wang untuk keperluan atau mengharapkan sumbangan daripada orang lain. Saya bagi contohlah, kalau kita pinjam duit ke orang sekeliling kita, mesti hubungan kita dengan orang sekeliling tu tegang kan? Jadi tak rapat. Dia pun tiap-tiap hari akan tanya kita bila nak bayar duit. And then satu masa tu kita pun sendiri akan jadi stres. Kita tak boleh fokus dengan kerja kita. Betul tak? Itulah antara faedah perancangan kewangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurbaty Syah binti Muhammad Rusli. Okey, saya daripada kos AS117. Jadi, faedah perancangan kewangan, pelan kewangan peribadi kita, apakah yang kita dapat dengan melakukan pelan kewangan peribadi kita? Ialah kita dapat bebas daripada kebimbangan kewangan sebab telah merancang bagi masa hadapan. Dan juga kita dapat menjangka perbelanjaan kita pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan, dan dapat mencapai matlamat peribadi hidup kita. Jadi dengan merancang kewangan peribadi kita, dengan mengasingkan kepada beberapa bahagian, contohnya kepada bahagian pada masa hadapan jika berlakunya kemalangan, dan juga untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga. Jadi jika kita dah melakukan semua itu, kita dah tak perlu risau untuk banyak-banyak hal lagi. Macam contoh, jika berlakunya kemalangan yang tidak dijangka, jadi kita boleh menggunakan wang yang telah kita simpankan di bahagian kecemasan. Jadi yang telah pun kita simpan di dalam bahagian kecemasan. Jadi tak perlu risau lagi jika berlakunya kemalangan dan tidak mempunyai duit di saat terdesak dan terpaksa meminta pertolongan daripada orang lain. Jadi kita pun dapat menjaga diri kita sendiri dan tidak membuatkan orang lain risau tentang masalah kita sendiri. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira binti Rosman. Saya dari BA 118. Okay, saya akan menerangkan tentang faedah perancangan kewangan dengan menggunakan pelan kewangan peribadi untuk poin yang keempat, iaitu menjadi lebih efektif
apabila kita mendapatkan melindungi wang kita, bukan sahaja untuk diri kita tapi untuk orang-orang yang tersayang juga. Bila kita ada pelan kewangan peribadi ni, kita akan nampak duit kita, flow duit kita keluar masuk. Macam mana kita nak dapatkan duit tu akan lebih smooth. So, duit tu akan terjamin untuk jangka masa yang panjang. Bukan macam point tu cakap, bukan untuk diri kita tapi bukan sahaja untuk diri kita tapi juga untuk orang yang tersayang, untuk keluarga kita juga. So sangat-sangat penting untuk rancang kewangan kita menggunakan pelan kewangan peribadi. Terima kasih.